bab yang kedua, iaitu taburan keberangkalian. Okey, ada dua subtopik yang kita akan tengok dekat sini, kita akan cover. Okey, yang pertama binomial. Okey, binomial dekat soalan biasanya dia takkan sebut itu binomial. Okey, kadang-kadang kita ada hint dekat sini, dia bagi tahu X, B and P dekat sini. So maksudnya ini adalah binomial. Lepas tu kita kena tahu yang pertama ini adalah N, manakala yang kedua adalah P. Okey, N tu apa? N tu bilangan penyelesaian, bilangan percubaan. P keberangkalian kejayaan. Okey, B, P kejayaan, maka Q adalah kegagalan. Yang mana Q ini adalah pelengkap kepada P. Okey, kita ada P tambah Q sama dengan 1. So, nak dapatkan Q, kita akan pakai 1 tolak P. Okey, yang mana kalau kita nak tengok keberangkalian ni, dia boleh jadi dalam bentuk pecahan. Okey, dekat soalan tu dia bagi dalam bentuk pecahan boleh. Dia juga boleh bagi dalam bentuk perpuluhan. Kadang-kadang dia bagi dalam bentuk ayat ataupun dia bagi dalam bentuk peratus. So, maksudnya dia adalah keberangkalian itu. Okey, untuk kejayaan dia. Okey, formula dia adalah Px sama dengan R sama dengan N CR P kuasa R Q kuasa N tolak R. Okey, formula ni dia bagi. Okey, tak ada masalah untuk formula. Okey, untuk binomial juga. Okey, kita ada 3 formula yang awak kena ingat, iaitu mu ataupun min. Min sama dengan NP. Okey, ni mu. Okey, mu sama dengan NP. Lepas tu variant ataupun sigma kuasa 2 sama dengan NPQ. Kita tengok ya, ada kuasa 2 dekat sini. Jadi kalau soalan nak sisihan piawai, sisihan piawai maksud dia adalah sigma. Jadi kita punca kuasa 2 yang kita dapat tadi. Okey, punca kuasa 2 NPQ. Maka kita akan dapat sisihan piawai. Okey, itu untuk binomial. Okey, next kita akan masuk untuk normal. Okey, ada soalan untuk binomial. Okey, tak ada lah tu ya. Okey, kita tengok normal. Okey, untuk normal pula soalan akan sebut. Okey, soalan akan sebut dia adalah normal. Okey, tapi kadang-kadang dia bagi dalam bentuk ni juga. Xn mu sigma kuasa 2. Kalau binomial tadi yang pertama ini adalah n, tapi bila normal dia adalah mu. Okey, yang kedua kalau binomial tadi dia adalah P. Okey, untuk normal dia adalah sigma kuasa 2. Okey, yang mana normal ini kita akan jumpa graf bentuk loceng. Kita mesti akan jumpa banyak dekat sini. Okey, untuk normal ada 3 jenis. Yang pertama kalau dia bagi formula. Okey, yang kedua formula apa? Formula Z sama dengan X tolak mu over sigma. Okey, yang kedua dia bagi Z. Okey, dan jenis yang ketiga dia tak bagi nilai Z. Okey, ada 3 jenis kat sini. So kita kena pastilah nak pakai yang mana satu. Okey, yang pertama formula. Okey, formula untuk skor piawai ataupun Z score ialah X tolak mu over sigma. Okey, kadang-kadang formula dia bagi sigma kuasa 2. Okey, dia bagi ni. Jadi untuk dapatkan sigma, kita kena punca kuasa sigma kuasa 2. Kan dekat yang Xn contohnya 0.536 kat sini. So ini adalah 36 ini adalah sigma kuasa 2. So nak masukkan formula kita kena dapatkan sigma sama dengan punca 36, maka kita akan dapat 6. Okey, untuk yang pertama formula. Tak ada masalah ya. Okey, untuk yang kedua, jenis yang kedua, kalau dia bagi Z. Okey, ada 2 kaedah. Yang pertama boleh pakai jadual, yang mana jadual ini dibekalkan. Okey, nak dapatkan nilai Z score,
kita akan baca yang luar ni kan. Kita akan baca yang luar ni untuk dapatkan nilai yang dalam. Okey, yang luar ni adalah Z, yang belah dalam ni adalah luas. Dalam ni sebagai warna pink. Okey, ni luas dia. Okey, manakala kaedah yang kedua, kita boleh pakai kalkulator. Okey, kalkulator ni pula dia ikut kalkulator apa yang awak pakai. Kita ada 3 jenis kalkulator. Kita ada kalkulator hitam kan, 570MS. Kita ada kalkulator kelabu. Kita ada 570ES plus. Dan juga kita ada kalkulator putih. So lain kalkulator lain, kaedah lain. Ini yang kelas Swiss. Okey, tapi yang tercanggih adalah kelas Swiss lah. Bukan hitam, putih typo kat sini. Okey, ni yang paling canggih. So semua masalah dia boleh selesaikan. Okey, tengok kalau P. Okey, tengok macam mana nak tekan kalkulator. Okey, kat sini saya ada tunjuk sikit macam nak guna kalkulator. Kalau 570MS, tekan mode 2 kali, mode, lepas tu ambil 1, ambil shift, ambil 3. Okey, keyword dia adalah distribution. Okey, siapa yang pakai kalkulator 570ES plus, mode, start, AC, shift 1 dan juga 5, distribution juga. Okey, untuk 570ES ataupun kelas Swiss, menu, lepas tu awak pilih nombor 7, kita akan ambil 2, iaitu normal CD, kan? Okey, bila nak guna kalkulator? Guna kalkulator tadi, kita kena pasti kita nak pakai yang mana satu, sama ada P, Q ataupun R. Okey, tengok dekat sini. Kalau P dia untuk kawasan yang lebih kecil. Okey, ada dua kemungkinan. Kalau kita tengok dekat loceng kita ni, sama ada lebih kecil macam ni ataupun lebih kecil yang macam ni. So maksud dia nilai Z score kita ni, kita ada dua. Satu yang positif, satu lagi yang negatif. Okey. Kalau Q tengah-tengah. Okey, sama ada sini ataupun sini. Yang ni Q untuk negatif, yang ni Q untuk positif. Okey, sama juga kes dia untuk R juga. R untuk yang lebih besar. Okey, yang lebih besar ataupun besar sama. Okey, untuk nombor ni dia tak ada masalah. Kecil ataupun kecil sama, dia sama je. Ataupun yang simbol lebih besar dan juga sama, dia sama je. Okey, lebih besar. So kalau lebih besar, dia akan ke kanan kan. So ada dua nilai. Mungkin nilai kita negatif ataupun nilai kita Z score kita positif. So maksudnya kat sini kita boleh nampak untuk 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey, untuk nombor 1 dan juga nombor 5 ini, luas dia lebih daripada setengah. Macam mana kita nak tahu lebih daripada setengah? Okey, ni gambar loceng kita. Kejap. Okey, ni loceng kita. Yang mana luas keseluruhan dia adalah 1. Okey, maksudnya ini adalah 0.5. Sebelah lagi pun 0.5. Okey, 0.5 dengan 0.5. So nombor 1 dengan nombor 5 ini luas dia lebih besar daripada 0.5. Ni kan, yang ni setengah. So dia ada tambahan lagi sikit. Nombor 5 pun sama, ini setengah. Ni ada tambahan lagi sikit kat sini. Okey, nombor 2 dengan nombor 6 luas dia tak sampai setengah. So kita kena tengok soalan, dia bagi luas tu lebih besar daripada setengah ataupun lebih kecil daripada setengah. Okey. Oh, ini ada typo dekat sini. Ni nombor 3. Okey, nombor 3 ya. Nombor 3 kalau dia tak bagi nilai Z. Okey, dia tak bagi nilai Z. Maksud dia, kalau kita tak ada kalkulator putih, nak tak nak kena baca jadual. Okey. Ni tadi yang dalam ni warna pink tadi kan. Okey, ini adalah luas. Okey, luas yang dekat luar ni.
Okey, K ni yang dekat dalam ni luas. Lepas tu A ini adalah Z. Nilai Z. Okey, sebab tu dekat sini untuk normal penting untuk kita lukis gambar sebab kita nak tengok kawasan dia duduk dekat mana. Okey. Okey, siapa yang pakai kalkulator putih dia ada advantage dekat sini yang mana untuk soalan ini dia boleh pakai mode normal inverse. So boleh lajulah, boleh check jawapan awak betul ke tidak kat situ. Cuma untuk yang pakai kalkulator putih dia hanya cover untuk bacaan belah kiri saja. Okey, di belah kanan dia tak cover. So nanti awak boleh pakai satu tolak kat situ, tak ada masalah. Okey, cuba kita tengok. Kalau Z lebih kecil daripada A. Okey, ada dua kemungkinan. Okey, A kita mungkin positif, mungkin negatif. Mana nak tahu? Okey, A kita, kalau A kita positif, luas dia lebih besar daripada setengah. Okey, lebih kecil kan? So dia luas dia ke sana. Luas dia ke sana. So ini kalau A kita positif, luas dia lebih besar daripada setengah. Manakala kalau A kita negatif, luas dia lebih kecil daripada setengah. Okey, sama juga kes dia kalau Z lebih besar daripada A, lebih besar, anak panah dia ke sana kan. So luas dia kat sana lebih besar. Kalau luas dia lebih besar daripada setengah, maka A kita akan duduk dekat tempat negatif. Okey, A kita negatif. Manakala kalau lebih kecil daripada 0.5, lebih kecil daripada 5, A kita akan jadi positif. Ni dia ke kanan. Ni luas dia. Okey, sebab tu penting untuk baca lebih besar daripada setengah ataupun lebih kecil daripada setengah. Jadual ini hanya cover untuk kawasan yang lebih kecil daripada 0.5, kecil ataupun sama. Kalau tengok nilai yang terbesar kita adalah 0.5 dekat sini. Okey, ada soalan untuk pengenalan kepada binomial dan juga normal. Okey, tak ada soalan ya. Okey, tak ada soalan. Kita boleh tengok nombor 1, soalan nombor 1. Dalam sebuah sekolah tertentu didapati 60% daripada murid mempunyai capaian internet. Okey, tengok dia bagi dalam bentuk persen. So maksudnya ni adalah kejayaan. Okey, kejayaan dia. Lepas tu 10 murid dipilih daripada sekolah itu. Jadi N kita sama dengan 10. Okey, soalan awak boleh baca masing-masing dah ada nota kan. Okey, ni N kita sama dengan 10. P kita sama dengan 60%, convertkan dia akan jadi 0.6. Okey, tengok soalan yang pertama. Keberangkalian bahawa at least 2 student. Okey. Sekarang kerana 2 murid yang mempunyai capaian internet di rumah. Jadi persamaan kita apa? X kita at least, so maksudnya lebih besar atau sama dengan 2. Okey, at least paling sikit 2. Jadi P X lebih besar atau sama dengan 2. Okey, tengok tadi N kita, P kita sama dengan 0.6, maka automatik Q sama dengan 0.4. Kan, 1 tolak 0.6 dapat 0.4. Jadi N kita sama dengan 10. Okey, N lebih besar daripada 2. Maksudnya adalah 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Betul? Okey, takkan kita nak tulis panjang ni? Boleh, tak ada masalah. Tapi kita ada jalan lain yang mana kita kena ingat hasil tambah daripada 0, 1, 2, 3, 4 sampai 10 ni, hasil tambah dia adalah 1. Okey, so kita boleh juga pakai 1 tolakkan dengan yang ni. Terbalik pula dah. So sorry. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okey, kita nak ini.
Kita nak 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 kan. So 1 tolakkan dengan yang kita tak nak ni. Kita tak nak kosong dan juga 1 ni pindahkan ke sana. So tolak. Dia akan jadi 1 tolak P kosong tolak P 1. Okay, kita tak nak kosong dengan 1. Yang kita nak 2 sampai 10. Okay, masukkan dekat formula. 1 tolak formula kita N 10 C kosong. Kejayaan kita 0.6 kuasa kosong 0.4 kuasa 10 tolak 10 C 1 0.6 kuasa 1 0.4 kuasa 10 tolak 1 9. Okey. Lepas tu masuk kalkulator. Awak akan dapat jawapan dia 0.9983. Okey, awak ada pilihan sama ada awak nak type lamsam masuk kalkulator boleh, ataupun awak nak dapatkan nilai satu, tulis nilai dia apa. Satu tulis nilai dia apa pun boleh, tak ada masalah. Okey. Sebab markah dia memasukkan nilai ke dalam formula. Okey, masuk formula. Betul. Lepas tu jawapan dekat sini. Okay, maksudnya dekat sini, kalaulah awak tertypo, awak tersalah dekat sini kan. Contoh awak terbuat 8. Awak still dapat markah sebab dekat depan ni awak dah betul. Dia masukkan nilai ke dalam formula betul, salah satu. Dia bukan kedua-duanya. Okay, kalau typo tak ada masalah, jangan takut. Okay, AdMath tu mudah. Okay, yang kedua. Soalan yang kedua. Soalan nak min dan juga CCMPY. Okay, tadi min kita ada formula. Min mu sama dengan N kalikan dengan P. Jadi N kita 10, P kita 0.6. Jadi jawapan dia 60. 66. Okay, manakala CCMPY, okay, dia nak min dan juga CCMPY. CCMPY, jadi kita ada punca kuasa NPQ. So kita punca kuasa N 10, P 0.6, Q 0.4. Okay, kita akan dapat 1.549. Okay, boleh? Itu soalan yang pertama, basic. Okey, biasa pelajar masalah dekat soalan yang kedua. Yang pertama tu okey, yang kedua pun kalau dia tak bagi Z, itu je masalah sebenarnya. Okey, tengok soalan B. Okey, dia bagi tahu jisim dia bertabur secara normal. Okey, dengan min sama dengan mu dan juga CCMPY sama dengan 12. Okey, min mu sama dengan mu, CCMPY sama dengan 12. Okey, soalan yang pertama. Okey, dia kata keberangkalian bahawa jisim murid itu kurang daripada 45 ialah 0.2266. Kurang daripada 45 ialah 0.2266. Okey, persamaan dia apa? P X lebih kecil daripada 45. Okey, 0.2266 ni apa? Ini adalah dia punya luas. 0.22266. Okey, untuk Z score kita wajib tukarkan dia daripada X kepada Z score. Pakai formula yang mana? Z sama dengan X tolak mu over sigma. Okey, jadi akan tukar P, X bertukar menjadi Z. X kita 45 tolak mu, mu kita 12. Mu kita adalah mu, sigma kita adalah 12 sama dengan 0.2266. Okey, ini tadi yang dia tak bagi nilai Z dia apa. So kita ada dua pilihan, sama ada nak pakai jadual ataupun pakai kalkulator. Okey, so ni nak tak nak, siapa tak ada kalkulator putih, pakailah jadual. Okey, tengok jadual. Yang bahagian dalam ni yang kita nak 0.2266. Okey. Okey, sebelum tu kita kena check sama ada dia positif ataupun negatif.
Okey, ini kita akan salin balik. Ini kita salin balik. 45 tolak mu over 12 sama dengan, okey, positif ke negatif? Okey, ini gambar loceng kita tadi. Okey, Z lebih kecil. So, dia ke sana. Luas dia tak sampai setengah. So, ada dua kemungkinan. Dia ke sana kan? Ini ataupun ini. Okey, kalau ini nilai dia negatif. Ini nilai dia positif. Kita tengok luas dia tak sampai setengah. Dia tak sampai setengah gambar yang pertama. So, gambar yang kedua ni tak pakai. Okey, nilai dia negatif. Okey, kesalahan biasa berlaku adalah pelajar salah dekat positif negatif. So, positif negatif ni satu markah. Okey, 0.2266. So, boleh baca dekat dia punya skor Z. Nanti awak akan dapat 0.75. Okey, kat sini dia wajib dia negatif kat sini. Okey, lepas tu macam biasa selesaikan, dapatkan nilai mu. Jadi 45 tolak mu sama dengan negatif 0.75 kalikan dengan 12. Nanti awak akan dapat mu awak sama dengan 54. Okey, negatif ni penting. So, kalau awak salah negatif ni, kalau awak salah, awak buat positif, maka mu awak pun automatik akan salah. Okey, untuk nombor 1. Tak ada masalah ya. Okey, tengok nombor 2. Seterusnya, hitung kebarangkalian bahawa seorang murid yang dipilih mempunyai jisim, okey, di antara 42 dan juga 45. Okey, in between. So, persamaan dia apa? P 42 X 45. Okey, macam tadi juga, X wajib tukarkan kepada skor Z. Okey, sudah akan jadi. Setiap satu ni awak kena tukarkan dia kepada skor Z. Okey, dua-dua kena tukar. Jadi X tolak mu. Mu tadi kita dapat mu kita 54 kat sini. Maksudnya kalau mu awak salah dekat sini, awak salah nilai kat sini kan? Betul? Okey, so sigma kita 12 kecil sama Z kecil sama 45 tolak 54 bahagi 12. Okey, masuk kalkulator kita akan dapat negatif 1 lebih kecil daripada Z lebih kecil daripada negatif 0.75. Okey, kita ada nilai Z kat sini. Okey, dia duduk dekat tengah-tengah kan? Okey, mana nak dapat luas dia? Nak senang lukis. Normal ni lukis. Nak tengok kawasan dia dekat mana? Negatif 1 dan juga negatif 0.75. Oh, kat sini kawasan dia. Okey, boleh juga kalau awak nak tukarkan dia ke belah kanan kan, dia akan jadi 0.75 1 kat sini. So, mana-mana pun sama sebenarnya. Okey, macam mana kita nak dapatkan luas kawasan ni? Kita akan pakai konsep luas kawasan yang besar tolak luas kawasan yang kecil. Okey, luas kawasan yang besar ni 0.75 ni besar, tolakkan luas kawasan yang kecil, ni kecil. So, kita akan dapat kawasan yang tengah-tengah. Maksudnya P Z lebih kecil daripada negatif 0.75 tolak P Z lebih kecil daripada negatif 1. Okey, ataupun siapa yang pakai positif boleh juga, dia akan jadi P Z lebih besar daripada 0.75 tolak P Z lebih besar daripada 1. Okey, ni siapa yang cakap pakai kalkulator tak ada masalah. Kalau yang pertama ni awak akan pakai mod apa? Mod ke sini P kan? So, P negatif 0.75 tolak P negatif 1. Okey, siapa pakai yang kedua? Yang ni kawasan dia ni kan? So, dia ke kanan. So, awak punya mod adalah R 0.75 tolak R1. Okey, ikut. Mana yang awak nampak? Okey, matematik ni jalan dia banyak. Tak ada masalah nak pakai benda satu pun.
Okey, masuk kalkulator nanti awak akan dapat jawapan dia adalah 0.0679. Okey, setakat ini soalan nombor 1. Ada soalan? Okey, tak ada. Kita boleh proceed soalan nombor 2. Soalan nombor 2A. Okey, A, dia bagi dalam bentuk ayat. Dia dapati seorang daripada 3. Okey, so maksud dia adalah ini dia punya kejayaan dia, P dia. Okey, tadi contoh yang pertama tadi dalam bentuk persen, jadi dia bagi dalam bentuk ayat. Jadi P kita adalah 1 daripada 3. Jadi bila P 1/3, automatik Q sama dengan 2/3. Okey. Okey, nombor 1. Jika 4 guru dipilih, jadi N kita sama dengan 4. Soalan nak keberangkalan bahawa sekurang-kurangnya 2 daripada mereka menggunakan Google Meet. Okey, at least 2. Maksud dia X lebih besar atau sama dengan 2. Okey, tengok jalan kerja dia. So P X lebih besar atau sama dengan 2. Okey, ni binomial ya. Dia tak sebut normal. Lepas tu dia ada kejayaan. Okey, X besar sama dengan 2. Tadi kita ada P kita 1/3, Q 2/3, N kita sama dengan 4. Okey, jadi awak boleh pakai jalan X lebih besar atau sama dengan 2. So maksud dia P X sama dengan 2 tambah P X sama dengan 3 tambah P X sama dengan 4. Okey, N kita sama 4 kan? Okey, ataupun siapa yang tak nak pakai jalan ni, boleh juga dia nak buat satu tolak kan? Pun boleh, tak ada masalah. So kalau yang pakai satu tolak yang kita tak nak, kosong dan juga 1. Mana-mana pun boleh. Ikut mana buat selesa. Okey, saya masukkan yang satu tolak ya. Jadi 1 tolak, kalau kosong 4C kosong, Q kita 1/3 kuasa kosong, 2/3 kuasa 4 tolak 4C1, 1/3 kuasa 1, 2/3 kuasa 4 tolak 1, kita akan dapat 3 dekat sini. Okey, jawapan dia adalah 0.4074. Okey, kalau saya laju beritahu ya. Okey, tengok soalan nombor 2. Okey, soalan nombor 2 dia beritahu N kita sama dengan 60. Okey, seramai 60 guru dipilih. Jadi ini kita punya N kita sama dengan 60. Okey, soalan nak min dan juga sisihan piawai. Jadi min mu sama dengan NP. N kita 60, P kita 1/3. Jadi mu kita sama dengan min kita sama dengan 20. Manakala sisihan piawai iaitu sigma sama dengan punca kuasa NPQ. Punca kuasa N kita 60, P kita 1/3, Q kita 2/3. 3.6515. Okey, nombor 2 ni soalan mudah kan, sebab dia nak min dan juga sisihan piawai. So bonus ada kat awak. Okey, soalan B. Tengok soalan B. Okey, dia betul set-set dah. Ini normal. Kalau A tu binomial, automatic B tu dia akan jadi normal. Dia mesti akan masuk dua-dua. Okey, kat sini ada typo sikit. Ni ejen angka ya, buah nangka. Okey, jisim nangka dengan min sama dengan 2. Okey, min dia 2 dan juga
varian dia 0.64. Okey, sini kena hati-hati. Dia bagi sigma kuasa 2 sama dengan 0.64. Okey, skor Z kita nak pakai sigma. Jadi sigma sama dengan punca kuasa 0.64. Dia akan jadi 0.8. Okey, tulis siap-siap apa yang kita ada. Kita ada mu sama dengan 2, sigma sama dengan 0.8. Okey, soalan yang pertama. Kebarangkalian bahawa sebiji angka yang dipilih mempunyai jisim lebih daripada 1 kilo. Lebih daripada 1 kilo. Okey, jadi persamaan kita Px lebih daripada 1 sama dengan, okey, X tukarkan kepada Z, X tukarkan kepada Z lebih besar daripada 1 tolak mu 2 bahagi sigma 0.8. Jadi Z lebih besar daripada negatif 1.25. Okey, ini kalau pakai kalkulator pakai mod apa? Lebih besar R kan? So awak akan pakai R negatif 1.25 sebab dia lebih besar. Ni gambar dia. Dia ke sana. So nanti awak akan dapat jawapan dia 0.8944. Okey, tengok soalan nombor 2. Okey, soalan nak nilai K. Okey, nilai K jika 68%. Okey, dia bagi ada persen dekat sini. Okey, 68% itu mempunyai jisim kurang daripada K. So 68 ni maksud dia adalah luas dia. Okey, luas dia sama dengan 0.68. Tukarkan dia dalam bentuk point. Okey, jadi persamaan kita adalah P kurang daripada K, X lebih kecil daripada K sama dengan 0.68. Cikgu jawapan nak bagi berapa tempat perpuluhan. Okey, jawapan ambil 4 angka berarti. Okey, lebih tak ada masalah. Okey, untuk bab ini. Okey, saya menjawab ya, Siti Aisyah. Okey, lebih tak ada masalah. Jangan awak punya jawapan tak cukup. Okey, kita tengok balik soalan. X lebih kecil daripada K sama dengan 0.68. Okey, tadi kita kata kalau normal X wajib kepada Z. So, tukarkan kepada Z score. P, Z lebih kecil daripada X ataupun K tolak mu. Mu kita tadi 2. Sigma kita 0.8 sama dengan 0.68. Alamak, kalau tengok dekat sini, luas kita ni lebih besar daripada setengah, kan? Kalau lebih besar daripada setengah, okey, jalan pendek dia adalah kita tukarkan semua. Okey, yang belakang ni dia akan jadi 1 tolak 0.68. Okey, lepas tu simbol kecil ni akan bertukar menjadi lebih besar. Okey, seulang, kalau luas dia lebih besar daripada 0.5, okey, jawapan yang belah kanan ni kita akan pakai 1 tolak 0.8 ni tadi. Lepas tu simbol yang lebih kecil dia akan bertukar menjadi lebih besar. So dia akan jadi macam ni. P, Z lebih besar daripada K tolak 2 over 0.8 sama dengan 1 tolakkan dengan 0.68, kita akan dapat 0.32. Okey, ini untuk kes kalau luas dia lebih besar daripada 0.5. Sebab kalau tengok dekat jadual kita tadi, kan jadual yang Z tadi ni kan, kita punya nilai yang paling besar adalah 0.5.
Okey, next. Apa kita nak buat? Okey. Z lebih besar daripada K tolak 2 over 0.8 sama dengan 0.32. Maksud dia luas dia 0.32. Kawasan dia lebih besar, dia ke kanan. Okey, ada dua kemungkinan kan? Sama ada yang ini ataupun yang ini. Kan? Sama ada yang positif ni ataupun yang negatif. Mana nak tahu positif ke negatif? Tengok luas dia tak sampai setengah. So kawasan yang kecil. So, yang ni yang betul. Okay, ni kita nak pakai. So nilai kita nanti adalah positif. Sama dengan sini positif. Okay, salin balik. K tolak 2 over 0.8. Okay, tengok jadual awak 0.32. Yang belah dalam ni 0.32. Okay, tengok apa bacaan dia. Dan awak akan dapat 0.468. Okay, cikgu wajib ke tulis positif ni? Tak tulis pun tak apa. Saya nak tunjuk tadi jawapan kita ni dekat kawasan yang positif. Tak tulis pun tak ada masalah. Okay, tak nak tulis tak apa. Okay, next. Okay, macam biasa selesaikan nak dapatkan nilai K. K tolak 2 sama dengan 0.468 kali 0.8. So K sama dengan 0.468 kali 0.8 tambahkan dengan 2, kita akan dapat 2.374. Okey, dapat? Ada soalan? Sampai soalan nombor 2. Okey, kita dah kesedutkan masa. Dah dekat pukul 1. Okey, tengok soalan nombor 3. Okey, soalan nombor 3. 3A1 ni penting. Sebab dia lain sikit. Okey. Okey, kita tengok 3A1 yang nombor 2 dan dekat B nanti sebagai jawapan dah. Okey, 3A1. Okey, kepada kalian bahawa seorang pemanah mengena sasaran ialah 20 kali daripada 40. Okey, dia bagi dalam bentuk ayat. Kena, target dia kena 20 daripada 40. Jadi P sama dengan 20 over 40 sama dengan 1/2. Maka Q kita pun automatiklah 1/2. Biasa kan? Bila tulis P, tulis Q. Okey, tengok nombor 1. Selepas N kali percubaan, didapati bahawa kebaran kalian untuk mengena sasaran. Okey, percubaan dia N. N sama dengan N. Okey, N dia sama dengan N. Okey, tengok ayat dia. Yang kena 1 kali adalah sama dengan tepat 2 kali. Okey, kebaran kalian bila dia shoot, dia kena 1 kali sama dengan 2 kali. Maksud dia apa? Okey, maksud dia apa? Ada siapa boleh bagi tahu apa dia punya persamaan? Tak ada. Maksud dia adalah P X boleh shoot kena sekali, dia sama dengan P X sama dengan 2. Tu maksud dia. Okey, kita ada masalah dekat sini. Masalah kita punya P okey, 1/2. Q kita pun 1/2. N kita sama dengan N. Dia bila N tu dia tak ada nilai, dia kacau sikit kat sini. Okey, X sama dengan 1. Okey, kita masuk formula. Jangan takut, cuba. Okey, N kita tu N C1 1/2 kuasa 1. Q kita 1/2 kuasa N tolak 1. Sudah. N tolak 1 dah sama dengan, kalau 2 N C2 1/2 kuasa 2 1/2 kuasa N tolak 2. Alamak, pening lah pula ada NC1. Okey, NC1, NC2.
ini sebenarnya dia dah masuk dalam bab pilih atur dan gabungan. Okey, masak udah pening. Okey. Okey, cuba buat nota dekat sini. Ni untuk pilih atur dan gabungan PNG. Okey, untuk buat PNG takut awak terlupa. Kalau NC1 dia sama dengan N. Okey. Kalau NC1 dia sama juga dengan NCN tolak 1. Okey, lagi apa lagi? NCN sama dengan 1. Okey, lagi kita ada kalau NC0 sama dengan 1. Ni penting. Okey. Tengok ya, ada tak yang terkena kat sini? NC1 sama lah kat sini NC1 kan? Jadi NC1 sama dengan N. Okey, ni N 1/2 kuasa 1. Ini 1/2 kuasa N tolak 1 sama dengan NC2. Oh, sudah NC2 ni macam mana pula dah. Okey, tengok NC2. Tengok formula pilih atur. NCR sama dengan N tanda over N tolak R tanda R tanda. Ni formula dia. Nak kena tulis ke? Ya, tulis. N tanda over N tolak R tanda R tanda. Okey, lepas tu Allah. Satu per 2 kuasa 2. 1/2 kuasa N tolak 2. Okey, jalan dia panjang sikit. Mana nak pergi ni? Okey, selesaikan benda yang patut dulu. Okey, 1/2 kalikan dengan N. Jadi N/2 kan? Jadi 1/2 N tolak 1. Okey, ni awak tak boleh kembangkan ya. Tak boleh kembangkan sebab yang ni kuasa 1. Ini kuasa N tolak 1. Sama dengan okey, N tanda ni sudah akan jadi N tolak 1 over 2. Ini 1/4. Ini 1/2 N tolak 2. Yang ni ada N/2, boleh potong. Yang sini pun ada N/2. Betul? So yang tinggal 1/2 N tolak 1 sama dengan N tolak 1/4. Ini 1/2 N tolak 2. Okey, yang ni kalau tengok dia kali kan. So dia boleh jadi bahagi. Jadi 1/2 N tolak 1 bahagi 1/2 N tolak 2 sama dengan N tolak 1/4. So bahagi dia akan jadi, ni nombor indeks kan, konsep nombor indeks. So dia akan jadi 1/2 N tolak 1 tolak N tolak 2 sama dengan N tolak 1 over 4. Ok, so 1/2 kuasa N tolak 1 tolak N tambah 2 sama dengan N tolak 1 over 4. N tolak N mati. So 1/2 kuasa 1. So 1/2 sama dengan N tolak 1/4. Ok, boleh selesaikan. So 4 bahagi 2 kita akan dapat 2 sama dengan N tolak 1. Maka N sama dengan 3. Okey, ini dia punya jalan panjang dia. Okey, jalan pendek dia ada juga. Okey, jalan pendek dia.
Okey, tengok konsep nombor indeks juga. Indeks. Ni. Awak boleh selesaikan. Kan A kuasa B kali A kuasa C. Apa jadi? Pun boleh. So ikut mana yang awak nampak, itu jalan dia. Yang penting awak kena faham konsep yang tadi NC1 sama dengan 1, sama dengan N. Okay, ni NC1 sama dengan N. Lepas tu NC2 ni kena masukkan formula pilih atur. Okey. Pilih atur gabungan. Ni formula dia. So kalau tak ingat formula, habis kat sini. Okey, tak ada soalan ya. Okay, kita dapat N kita sama dengan mana tadi? N kita sama dengan 3. Okey, N3 dah boleh pakailah dekat sini. Nanti awak boleh cuba untuk soalan nombor 2, soalan B dan seterusnya. Okey, untuk soalan nombor 2, jawapan dia mana ke soalan nombor 2? Jawapan dia 100. Okey, soalan B. Soalan B, jawapan dia adalah 180. Okey, tengok kalau soalan B, dia melibatkan bilangan. So maksudnya awak kena lengkapkan keberangkalian dulu. Lepas tu settlekan dengan bilangan. Kalikan dengan bilangan. Okey, B settle. Okey, yang terakhir untuk soalan uji diri. Untuk A, jawapan dia 60.5. Allah. Nombor 2, jawapan dia 65. Okey, B1, jawapan dia M dia sama dengan 2/3. B2, jawapan dia ada pembetulan kat sini. Jawapan dia adalah 13/729. Okey, ada soalan untuk taburan keberangkalian? Okey, tak ada soalan ya? Okey, jam pun dah pukul 1:10. So, kalau tak ada soalan, sekian saja untuk hari ini untuk sesi matematik tambahan. Jadi untuk slot matematik tambahan, kita jumpa lagi minggu depan dengan bab yang lain. Okey, terima kasih.